bentuk geometri 3 dimensi. Salah satu lagi soalan yang merupakan soalan spot, soalan dijangka keluar. Itu gabungan. Biasanya dia akan beri gabungan bentuk geometri. Dua gabungan pepejal. Dia suruh selalunya hitung isi padu. Okay. Dan dalam senarai formula ada diberi. Luas permukaan ada. Kadang-kadang dia tanya luas permukaan. Hitungkan luas permukaan. Dia ada. Tolong rujuk pada senarai formula. Kadang dia tanya isi padu. Formula isi padu pun ada. Sampai 2 muka surat dia bagi formula isi padu. Nampak ni? Ni kat sini. Ni isi padu. Isi padu cone, isi padu sfera, isi padu piramid. Ni isi padu prisma, isi padu silinder, luas permukaan silinder semua adalah. Tolong rujuk kalau terlupa. Jangan buat formula sendiri ni. Okey. Soalan yang pertama yang ni. Diberi dekat sini. Isi padu pepejal ni ialah 2036, ada 4/7 pula belakang dia. Dan dia suruh dia selalunya dinyatakan gunakan pi sama dengan berapa. Jadi dekat sini diberi pi-nya 22/7 lah. Memang biasanya 22/7. Okey. Soalannya ialah dia suruh hitung tinggi silinder. Bila isi padu dia dah bagi, dia suruh kira yang lain. Kalau isi padu dia tak bagi, dia suruh hitung isi padu. Okey, sekarang dekat sini, oleh kerana isi padu dah tahu, dia suruh hitung tinggi silinder. Okey. Jadi dekat sini dia menggabungkan dua pepejal, iaitu hemisfera yang atas, separuh daripada sfera, kemudian yang bawah ini bentuk silinder. Okey, untuk silinder, apa formulanya untuk silinder? Tengok. Okey, isi padu silinder ialah pi j kuasa 2t. So pi j kuasa 2t. Silinder, kemudian satu lagi hemisfera. Hemisfera ni berkaitan dengan sfera. Sfera mana sfera? Isi padu sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. 4/3 pi j kuasa 3. Itu ialah isi padu sfera. Kalau hemisfera, apa nak buat? Hemisfera maksud hemisfera? Separuh sfera. Separuh. Jadi kita letak apa kat depan dia? 1/2. Pandai. 1/2. 1/2 tak depan darab dengan ni. So ini potong dengan ni tinggal 2. Jadi dia akan jadi 2/3 pi j kuasa 3. So sekarang, oleh kerana dia beri isi padu pepejal, gabungan pepejal ini dia. Jadi kita buat silinder dulu. Pi j kuasa 2t, pi-nya kena guna 22/7. Darab dengan jari. Berapakah jari untuk silinder? 6. Sebab dia panjang ini, dia tunjuk ini dari sini ke sini ialah 12. So jari mesti separuh daripada 12 ialah 6. 6 kuasa 2. Tingginya apa? H. Ni kod kod dekat sini H. Okey, ini isi padu silinder. Isi padu pepejal maksudnya tambahkan kedua-dua ni. So tambah dengan isi padu hemisfera dekat sini 2/3. Pi-nya 22/2. J-nya berapa? 6. Samalah kan? Samalah. Dekat sini jarinya 6. Maka kat sini pun mestilah jarinya 6 juga. Radiusnya 6. Jadi dekat sini 6 kuasa 3. Dan dah diberi iaitu 203 6 4/7. Okey, ni sebenarnya habis dah lah. Ini kalau macam ni dapat, biasanya ini dapat 2 markah ni. Ini 1 markah, ni 1 lagi markah. Okey, kemudian kita nak kira H ni. H ni kat sini Okey, jadi ni kena selesaikan. Ini kena selesaikan. Guna kalkulator je lah. Okey, yang ini 22/7 darab dengan 6 kuasa 2 dapat apa? 92/7. 22 darab dengan 36. Okey, bahagi dengan 7. Dapat berapa? 792/7. 792/7 H. Okey. Yang ini pula? 3168/7. 3168 per 7. Yang lain tolong semak 2, 4, 2, 5, 6. Orang lain tolong semak Ni cara nak jadikan bentuk macam ni macam mana? 2036 darab 7 tambah 4. Darab 7. Ni darab, ini tambah. Yang ni ke sini dah darab. 7 darab dengan 2036, kemudian tambah dengan 4 dekat ni. Okey. Seterusnya kita nak cari H ni. Jadi 792 H/7. Yang ini pindah ke sini jadi tolak.
1425 per 7 tolak 3168 per 7. 1584. 1584 per 7, betul? Betul. Yang lain? Dapat je. Kita cari H sekarang. H 792 per 7, kita nak pindah ke sini jadi apa? Nak jadikan dia darab. Tak mau jadikan bahagi. Ni memang darab, pindah sini jadi bahagi, tak mau. Nak jadikan darab, pindah sini jadi darab. Apa dia kat sini? 7 per 792. Ya, kita terbalikkan dia. 7 naik ke atas, 792 ni kat bawah. So, ini potong dengan ni. Apa yang tinggal? H dapat apa? Dua. Apa yang? 2. H-nya ketinggiannya ialah 2. Pendeknya. Betul ke tu? Yang 1256 tolak 318 tu dapat lain. Dapat lain? Alamak. Saya percaya jawab kira tadi ni. Per 7 tu tak ada tu. Yang mana yang salah? Yang tolak tu salah. Yang ini salah? Ni tolak ni salah? Okey, dapat apa? 11088. Sini kan? Ya. 11088. 88. Tolong semak tolong semak. Bila kawan-kawan bagi jawapan, tolong semak sama-sama. Saya dapat lain. 88. Okey, kalau 11088 bahagi dengan 792, pelik tadi dapat H-nya 2 macam pendek sangat dekat logik ni. Cuba cek kat kalkulator. Betul tak ni? Dapat 14. 14. Hmm. Okey. Jadi dekat sini 14 Okey, padam dulu. Jadi dapat ketinggiannya 14. Kalau 14 ni logik lah sikit. Tak letak unit kat belakang tak ada masalah. Kita soalan nombor 2. Hitung isi padu gabungan pepejal. Okey, yang ini. Apakah dia isi padu pepejal ini? Jadi ada 2 dekat atas sukuan silinder, yang bawah ini bentuk prisma tegak. Jadi silinder, sukuan silinder. Silinder tadi isi padu kita dah tahu dah. Formulanya pi j kuasa 2T. Okey, jadi untuk silinder, ini silinder. Ini prisma. Campurkan 2. Sebab dia gabungan pepejal. Isi padunya campurkan 2 ni. Okey, silindernya ialah pi j kuasa 2T. Tetapi kalau itu bentuk silinder, satu silinder. Sekarang ini sukuan silinder. Apa nak buat? 1/4 ni. Ya, betul. Bukan separuh ya, dia 1/4. Sukuan ni ialah 1/4. Jadi kita letak 1/4 dekat depan. Prisma pula. Macam mana kita nak kira isi padu untuk prisma yang bawah ini? Apa cara dia? Luas trapezium. Kita kena, betul lah tu. Kita kena cari luas ini. Luas permukaan yang berulang. Awak tengok dekat prisma ni, yang bawah ni. Tengok permukaan mana yang berulang 2 kali. Kita tengok permukaan. Bentuk apa ni? Trapezium kan? Trapezium. Ini trapezium. Ini pun trapezium. Permukaan trapezium ni berulang 2 kali. Atas sana ada, sini pun ada. Jadi kita tengok permukaan yang berulang 2 kali itu, kita kena cari luas dia. Okey. Perhatikan kalau prisma, permukaan yang berulang 2 kali, permukaan itu kita kena cari luas dia. Okey, luas ini. Berapa luas ini? Luas ini adalah luas permukaan trapezium. Apa dia depan dia? 1/2 1/2 darab A tambah B. A tambah B. Apa dia A tambah B tu? 5/10. Hasil tambah 2 garisnya yang selari kan? Ya. Okey. 2 garisnya yang selari. Ini selari dengan ni. Ini selari. Ini selari dengan ni. Inilah kita kena tambah. 10 tambah dengan yang ini. Yang ini sama dengan sini sebab dia jari bagi silinder ni. Ini sama sini. Jadi kalau ini sama ini 5. Ini pun 5 lah. Okey, jadi 10 tambah dengan 5. Lagi? Darab dengan apa? Kali tinggi. Darab 5. Ini dia 5. Okay. Dah siap belum? Belum. Isi padu silinder pecah belum? Ni prisma belum? Belum. Belum lagi. Itu kita yang ini baru cari luas permukaan. Nak cari isi padunya, kita kena darab dengan jarak di antara 2 permukaan yang berulang itu. Ini permukaan yang berulang. Bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Ini permukaan berulang ni sama. Kita kena darabkan dengan jarak di antara 2 permukaan yang berulang itu. Iaitu darab dengan 7. Barulah dapat dia isi padu prisma yang bawah. Okey, sekarang
1/4 darab pi-nya 22/7. J-nya kuasa 2, dia jari silinder tadi 5 kuasa 2 darab tingginya. Berapa tingginya? Silinder ni? Sini ke sini. 7. Sama lah dengan ni 7. Okey, tambah dengan yang ini. Setengah. Ini 15. 7 darab 5, 35. Okey, sekarang cikgu nak awak selesaikan. Ini tekan kalkulator sahaja. Nak tengok berapa semua orang dapat jawapan yang sama ke lain-lain? Pak Atos cikgu. 400. Yang mana yang 400? Semua sekali ke ataupun Semua sekali. semua sekali 400? Okey. Yang lain tolong kira juga nanti kadang silap. 400. 400 juga. Okey. 400 lah. Confirm lah tu Okey. Diameter diberi dekat sini hemisfera. Okey. Dalam hemisfera itu ada cone. Cone ialah tapak di bulatan ini, kemudian ada bentuk ke bawah cone Tinggi cone ialah 6 cm. Okey, jadi dekat sini kalau yang ini cikgu buat macam ni, tinggi dari tengah-tengah ini ke bawah sinilah yang dikatakan 6 cm. 6. Tinggi cone 6 cm. Okey, cone dikeluarkan dari pepejal itu, hitung isi padu yang tinggal. Okey, yang pertama kita kena kira isi padu apa? Hemisfera. Hemisfera. Okey. Hemisfera. Lepas tu kena kira isi padu apa? Kun. Cone. Okey. Hemisfera, apa formula hemisfera? 1/2. Sebab dia separuh daripada sfera kan? Setengah. Okey, ni. Ada sini. Sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. 4/3 pi j kuasa 3. Itu hemisfera. Cone pula isi padu cone ialah 1/3 pi j kuasa 2 t. Okey. Kalau awak tulis macam ni je, tak ada markah lagi. Belum ada markah. Markah diberi ialah bila mana kita masukkan maklumat dalam formula. Okey, contohnya kat sini, ni setengah dengan 4 ni saya potong ini jadi 2 lah. So dapat kat sini 2/3 pi-nya ialah 22/7. Okey, pi. Jari hemisfera. Jarinya berapa? 7. Yang diberi dekat sini sampai sini ialah diameter. Jari dia separuh je sampai sini. Jadi 7. 7 kuasa 3. Okey, dekat sini 1/3 pi lagi sekali 22/7. Jari untuk cone berapa? 7. Samalah kat sini tapak yang sama. Okey, jarinya pun 7 juga. 7 kuasa 2. Tingginya berapa? 6. 6. Dah ada dah tinggi cone ialah 6. Okey. Macam ni baru dapat markah. Ada macam ni, ada markah. Okey, sekarang dia beri dekat sini. Cone ini dikeluarkan. Okey, kalau dikeluarkan apa tanda kat tengah sini? Tolak. Dikeluar. Kita tak nak. Maksudnya kita nak buang dia, kita kena tolak dia. Ni tolak. Bila dia kata dikeluarkan, memang tolak lah. Okey, sekarang berapakah hitung isi padu yang tinggal? Jadi, isi padu hemisfera tolak dengan isi padu cone. Itulah baki yang tinggal. Jadi tolong guna kalkulator untuk tolong cikgu tolakkan ni dengan ni. Kalau tak boleh sekaligus, awak buat satu. Ini dulu selesaikan. Lepas tu buat ini, selesaikan. Lepas tu baru tolak lebih selamat lagi. 744. Untuk yang ini je ke? 744. Itu jawapan akhir. Itu jawapan akhir. Okey, sekarang kalau yang ini, tolong kira yang ini dulu. 2156/3. 2156/3. Okey, yang ini? Tolak 308. 308. Kena? Itu je. Tak ada bagi apa? Tak ada? Tak ada. Okey. Lepas tu, tolakkan dapat ini jawapan akhir. Okey, yang lain macam mana? Sama? Tolong kira. Same. Sebabnya kadang-kadang bila kita mengisi maklumat ni dah betul ada markah, tiba-tiba jawapan akhir salah. Rugi. Jadi kena biasakan tekan kalkulator sebab dekat sini ada 1/3. Kalau ada tanda kurungan, buatkan kurungan macam tu.
Supaya jawapan akhirnya tu betul. Jangan buat serentak sekaligus daripada sini panjang sampai sini dalam satu pengiraan. Buat separuh-separuh, buat ni dulu, lepas tu buat ini, kemudian tolakkan. Ni 308. Dia dah betul lah sebenarnya. Cumanya tolak je yang silap. Yang ini yang silap ni lah. Yang ni dah betul, ni pun dah betul. So dapat inilah. Okey, ni jawapan akhir. Okey. Yang ini ni 2156/3 ni betul dah. Dapat ini bila tukarkan pada bentuk pecahan. Okey, dapat ini. Maka jawapan akhirnya 410.67. Okey. Betul. Jadi untuk selamat buatkan satu-satu. Lepas tu baru tolakkan. Dalam bentuk pecahan tu lebih tepat lagi. Tapi tak ada masalah. Jawapan macam ni pun dapat markah penuh juga. Cuma jangan dibundarkan. Jadi misalnya 410.67 kita bundarkan menjadi 411. Ni naik ke sini kan. 411. Tu tak boleh. Perpuluhan dekat belakang ni 2 tempat perpuluhan dekat belakang. Itu okey. Masih betul lagi. Okey. Pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Silinder dikeluarkan daripada prisma tegak. Hitung isi padu pepejal yang tinggal. Okey, ini prisma tegak. Kemudian ada silinder kat dalam dia, yang mana silinder ini dikeluarkan. Bila ayatnya sama dekat sini, dikeluarkan, dikeluarkan. Selalu ya, yang benda yang dikeluarkan itu kita kena tolak. Kita nak kira baki yang tinggal, hitung isi padu pepejal yang tinggal selepas ini dikeluarkan. Memang tolak. Jadi kita kena cari isi padu apa kat sini? Mula-mula. Prisma tolak dengan silinder. Okey. Okey, isi padu prisma. Prisma ni macam mana nak kira isi padu? Kalau dalam formula, senarai formula, dekat sini isi padu prisma ni, dia beritahu macam ni. Luas keratan rentas darab tinggi. Isi padu prisma ialah luas keratan rentas darab tinggi. Itu isi padu prisma. Luas keratan rentas. Apa dimaksudkan dengan luas keratan rentas? Okey, prisma yang besar ni yang purple ni. Luas keratan rentas itu ialah yang saya sebutkan tadi, luas yang berulang. Jadi luas yang berulang dekat sini ialah bentuk segitiga ni. Ni bentuk segitiga. Sebab segitiga ni ada dekat atas dan ada dekat bawah. Bawah ni bentuk segitiga juga. Itulah bentuk luas keratan rentas. Ni luas keratan rentas darab tinggi dia. Itu jadi isi padu prisma. So luas keratan rentas ini apa formulanya? Setengah darab berapa? Tapak darab tinggi. Katalah 9 Tingginya 12. Okey, ini ialah baru kira luas. Untuk kira isi padu darab dengan apa lagi satu? Darab panjang. Jarak di antara segitiga atas dengan segitiga kat bawah berapa jaraknya? 10. Jadi darab 10. Okey, jadi saya tak letakkan darab. Saya buat kurungan. Kurungan ini bermaksud darab ni, macam tu. Tolak dengan isi padu silinder. Isi padu silinder diberi diameter silinder ialah 4 cm. Kemudian tinggi silinder 7 cm. Jadi silinder tadi ialah formulanya ialah pi j kuasa 2T. Ini formulanya pi j kuasa 2T. Pi-nya ialah 22/7. J-nya diameter silinder ialah 4, maka J jarinya 2. kuasa 2. Tingginya dah diberi dalam soalan 7. Lagi sekali kita jumpa permasalahan ni, nak setan calculator. Ni selesaikan dulu, dapat jawapan. Ni selesaikan, dapat jawapan. 540. 540. Tolak. Okey, sebelah sini pula. 88. 88. Okey. 540 tolak dengan 88. Dapat berapa jawapan dia? 452. 452. Inilah isi padu yang tinggal apabila silinder dikeluarkan daripada dalam prisma. Okey. Jadi macam tu je soalannya. Soalannya sama ada dia bergabung. Kalau bergabung itu tambah. Okey, kalau bergabung tambah. Kalau dikeluarkan tolak. Itu sahaja.